Tidak sampai 24 jam daripada sekarang, Arif Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur akan mengumumkan keputusan awal perbicaraan kes jenayah rompakan Saga 1MDB melibatkan banduan Najib Razak yang didakwa merompak duit rakyat sebanyak 2.3 bilion ringgit. Kes skandal rompakan 1MDB ini cukup hot and spicy, dinantikan oleh lebih 34 juta rakyat dan seluruh dunia. Negara Malaysia menjadi pusat perhatian kerana seorang bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Keuangan yang cukup terkenal di dunia atas modus operandi merompak dan mencuri dengan cukup sempurna duit rakyat dalam 1MDB sebanyak 2.3 bilion ringgit. Adakah banduan Najib Razak akan menang atau kalah pada hari esok untuk kes rompakan terbesar di dunia, iaitu kes mencuri duit rakyat Malaysia sebanyak 2.3 bilion ringgit yang ditemui di dalam akaun bank peribadinya. Saya amat yakin orang yang paling gementar untuk menantikan keputusan kes rompakan 1MDB bernilai 2.3 bilion ringgit itu adalah bekas Perdana Menteri ke-6 Malaysia, bekas Menteri Keuangan, banduan Najib Razak. Jika bosku kalah, beliau secara prospek boleh dijatuhkan hukuman penjara yang cukup lama dan perlu membayar 5 kali ganda jumlah duit yang dicuri oleh bosku dalam syarikat 1MDB. Jika dikira dan dihitung, wang rakyat yang dicuri oleh banduan Najib Razak ini untuk dibayar semula kepada kerajaan Malaysia 5 kali ganda daripada jumlah yang dicuri, boleh dianggarkan mencecah 11.5 bilion ringgit jika bosku kalah dalam perbicaraan mahkamah ini. Maka jika ada orang kata merompak dan mencuri duit rakyat, duit negara adalah satu perbuatan yang sangat-sangat membanggakan seseorang pemimpin atau seorang politikus, kita perlu memikirkan semula, adakah berbaloi untuk kita merompak duit negara, duit rakyat 2.3 bilion ringgit, selepas itu kantoi ditemui bahan bukti dalam akaun bank peribadi kita, tuk tak bukan sahaja mati tersiksa dalam penjara, kita perlu bayar balik 5 kali ganda daripada jumlah duit yang kita rompak.
Bosku berisiko untuk bankrupt, hancur dan pupus di dalam penjara rakyat jika beliau didapati kalah lagi dalam perbicaraan skandal rompakan yang cukup mengerikan bernilai 2.3 bilion ringgit ini. Adakah UMNO dan 3 juta ahli UMNO mampu buat satu tabung untuk bayar balik duit Wan MDB yang dicuri oleh banduan Najib Razak ini? Kalau ada, ia adalah sangat-sangat baik untuk banduan Najib Razak dan negara ini. Tetapi jika tidak ada duit untuk bayar balik duit yang dicuri, yang sudah habis, digunakan untuk shopping di seluruh dunia, apakah pilihan yang ada untuk bosku? Jika bosku tidak dapat bayar denda, harta-harta bosku akan dirampas dan disita oleh kerajaan Malaysia jika bosku disabitkan bersalah dan kalah dalam kes ini lagi. Apa pilihan yang ada kepada bosku? Sebab itu, sampai saat ini bosku takut untuk mengaku bersalah. Sekalipun bukti 2.3 bilion ringgit duit Wan MDB ditemui dalam akaun bank pribadinya. Kerana masalah besar yang difikirkan oleh bosku di dalam penjara adalah dia tidak ada duit untuk bayar balik duit rompakan rakyat yang sudah disapu bersih hari ini. Dari tahun 2009 sehingga tahun 2024, bosku dan UMNO terus-menerus merompak rakyat dalam Wan MDB dan mereka tidak mahu bayar balik duit rompakan ini. Sekaligus, reputasi politik bosku dan UMNO semakin terjejas. Kerana hakikatnya, kerana Wan MDB lah, banduan Najib Razak tumbang sebagai Perdana Menteri ke-6 Malaysia pada PRU 14 lalu. Dan kerana Wan MDB lah banduan Najib Razak menjadi satu-satunya Perdana Menteri dalam Malaysia yang disumbat ke dalam penjara rakyat atas salah laku jenayah merompak dan mencuri duit rakyat Malaysia. Tidak sampai 24 jam daripada sekarang, kita akan mendengar keputusan yang cukup dahsyat daripada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berkaitan kes rompakan banduan Najib Razak yang kantoi menggunakan jawatannya sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan, mencuri, merompak dan menerima sogokan rasuah bernilai 2.3 bilion ringgit yang ditemui di dalam akaun bank pribadi banduan Najib Razak di AM Bank Cawangan, Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam rekod mahkamah,
Banduan Najib Razak dianggap sebagai mastermind, sebagai dalang utama. Banduan Najib Razak dianggap sebagai watak utama yang dipertanggungjawabkan merencana modus operandi rompakan duit rakyat dalam 1MDB dengan cukup sistematik di dalam negara dan juga luar negara. Dalam rekod perbicaraan mahkamah, banduan Najib Razak yang memulakan penubuhan syarikat 1MDB sewaktu beliau baru beberapa bulan dilantik menjadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia di Putrajaya tahun 2009 lalu. Banduan Najib Razak adalah orang pertama selaku Menteri Keuangan yang menandatangani pinjaman 1MDB dan turut menandatangani jaminan pembayaran hutang pinjaman 1MDB menggunakan duit rakyat Malaysia dan duit negara. Maka, perbahasan dalam mahkamah, at the first place, andai benar bosku tidak pernah merompak 1MDB, kenapa duit rakyat sebanyak 2.3 bilion ringgit milik 1MDB diambil, dicuci dan disimpan di dalam akaun bank peribadi banduan Najib Razak? Bosku yang merupakan Perdana Menteri ke-6 Malaysia, Menteri Keuangan dan Big Boss 1MDB meluluskan dan menandatangani semua pinjaman keuangan 1MDB yang mana perkara ini cukup meragukan dalam proseding mahkamah. Setelah bosku menubuhkan 1MDB, bosku menggunakan kuasanya sebagai Menteri Keuangan mengarahkan 1MDB untuk buat pinjaman pelaburan di dalam negara dan seluruh dunia tanpa ada untung kepada rakyat dan negara, malah rakyat rugi dan negara menanggung hutang syarikat 1MDB yang diasaskan oleh banduan Najib Razak berpuluh-puluh bilion ringgit. So, berapa banyak komisen rasuah bosku dapat untuk menubuhkan syarikat 1MDB, untuk menandatangani kelulusan pinjaman keuangan kepada 1MDB, untuk memindahkan duit rakyat keluar negara atas arahannya selaku Menteri Keuangan? Hanya Menteri Keuangan yang ada kuasa untuk membuat semua ini. Bukan yang di-Pertuan Agong, bukan Raja-Raja Melayu, bukan Gubernur Bank Negara, bukan rakyat dan bukan negara ini. Satu-satunya orang yang boleh sign
semua pinjaman duit 1MDB adalah bosku. Seorang individu yang hanya boleh bagi jaminan pembayaran hutang atau bond di peringkat antarabangsa dan di dalam negara adalah bosku. Maka apabila bosku berkuasa sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan, ditemui satu perkara pelik. Kenapa di zaman bosku banyak buat pinjaman keuangan dalam keadaan rakyat dan negara rugi dalam 1MDB? Bosku tidak boleh jawab soalan ini sehingga beliau meringkuk dalam penjara. Saya telah menerima intelligence briefing daripada Secret Service Kerajaan Malaysia bahawa mana-mana Perdana Menteri atau Menteri Keuangan yang melobi pinjaman keuangan di dalam negara dan di peringkat antarabangsa, pinjaman keuangan itu ada unsur-unsur merompak, mencuri, rasuah, cuci duit haram. Dan satu-satunya Perdana Menteri yang kantoi buat kerja yang tak clean ini adalah bantuan Najib Razak melibatkan pinjaman-pinjaman keuangan syarikat One Malaysia Development Berhad, 1MDB. Apa maksudnya semua ini? Beban di atas bahu bantuan Najib Razak, dia perlu buktikan dalam mahkamah. Bukan dia yang menubuhkan syarikat 1MDB. Bukan dia yang jadi Menteri Keuangan sewaktu 1MDB ditubuhkan. Bukan dia yang tanda tangan semua pinjaman atau bond di seluruh dunia untuk merugikan rakyat dan negara sampai hutang keliling pinggang. Bantuan Najib Razak perlu buktikan dalam perbicaraan mahkamah. Kenapa dia buat pinjaman duit 1MDB tanpa persetujuan daripada Yang di-Pertuan Agong dan 34 juta rakyat? Kalau anda semua perasan, semua pinjaman 1MDB tidak dibentangkan dan tidak dibahaskan di Parlimen. Malah keputusan bosku dalam 1MDB tidak direstui oleh Yang di-Pertuan Agong sebelum ini. Maka di sinilah Kerajaan Malaysia mendapati penubuhan syarikat 1MDB oleh bantuan Najib Razak ini very fishy. Ia terang-terangan kantoi di peringkat awal ada unsur-unsur rompakan yang cukup licik disusun oleh bosku. Akhirnya dari tahun 2009 sehingga tahun 2014, Kerajaan Malaysia menemui
bukti rompakan dan bukti duit komisen rasuah diterima oleh bosku sebanyak 2.3 bilion ringgit di dalam akaun bank peribadinya. Dalam kerja-kerja merompak sesebuah negara, seorang Perdana Menteri dan seorang Menteri Keuangan buat kali pertama kantoi, dia buat satu syarikat bernama 1MDB untuk merompak rakyat, untuk merompak negara, sekaligus dia melobi duit komisen rasuah. Sebanyak 2.3 bilion ringgit itu. Ini namanya apa? Ini namanya pengkhianat dan petualang. Yang tidak boleh lagi lari dan tidak boleh sembunyikan bukti ini. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Saya tahu bosku dan kabel-kabel besarnya di seluruh dunia menonton video bahaya ini. Sepatutnya anda tidak boleh kantoi, merompak dan mencuri rakyat Malaysia dengan cukup jahat, zalim dan tidak berperi kemanusiaan. Merompak rakyat 2.3 bilion ringgit ini adalah sama maksudnya anda membunuh secara perlahan-lahan rakyat Malaysia dengan menanggung hutang yang dibayar menggunakan hutang lagi. Siapa cakap hutang 1MDB sudah selesai? Ia belum selesai. Kerana bosku tidak mahu bayar balik duit yang dirompaknya yang telah ditemui oleh kerajaan Malaysia oleh mahkamah dalam akaun bank peribadinya. Hutang 1MDB yang dilaporkan telah dibayar oleh negara Malaysia, rekod dalam parlimen, kita terpaksa membuat pinjaman lagi untuk bayar hutang 1MDB ya. Nilai ringgit jatuh sebab 1MDB. Negara Malaysia tidak maju kerana skandal rompakan 1MDB banduan Najib Razak. So, adakah banduan Najib Razak akan kalah atau menang pada hari esok di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur setelah beliau kantoi menubuhkan syarikat 1MDB menggunakan jawatannya sebagai Menteri Keuangan untuk menandatangani semua pinjaman pelaburan dalam negara dan luar negara untuk 1MDB dan negara ini berhutang berpuluh-puluh bilion ringgit. Lepas tu duit itu hilang, lesap, dicuri oleh bosku dan konco-konconya dalam UMNO dan seluruh dunia. Adakah bosku akan menang esok di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam keadaan bosku menandatangani satu surat jaminan hutang bahawa apa sahaja pinjaman yang dibuat oleh 1MDB, kita yang bayar, negara yang bayar. Tak kisahlah duit tu hilang ke mana, kita juga yang bayar. Maka kes 1MDB ini bukan sahaja tentang banduan Najib Razak dijatuhkan hukuman, bukan sahaja tentang banduan Najib Razak perlu bayar balik duit yang dirompak. Ini adalah penentu kepada nasib rakyat Malaysia dan negara ini bankrupt dengan lebih cepat atau boleh diselamatkan daripada bankrupt. Ingat ya rakyat Malaysia,
hutang 1MDB bukan 10 juta ringgit, bukan 10 sen. Ia adalah satu perniagaan syarikat 1MDB yang sangat-sangat merugikan negara. Sebab itu ia menjadi kemaluan terbesar Malaysia di peringkat antarabangsa. Kenapa kita rela dirompak dan tidak mahu bersuara ketika benda ini terang-terangan siang hari dirompak, sehingga bosku kantoi menyimpan duit curi itu 2.3 bilion ringgit di dalam akaun bank pribadinya atas namanya DAM Bank Cawangan Kuala Lumpur. So, keadilan untuk rakyat dan negara perlu ditegakkan. Jika kes 1MDB ini kita tutup bau bangkainya dan kita kata okey, maafkan, Malaysia akan hancur seperti negara Palestin dan rakyat Malaysia akan menjadi pelarian untuk dijual dan dilelong seperti mana orang Palestin dan negara Palestin dirompak, dibunuh, dihalau kerana pemimpin-pemimpinnya yang menjadi pengkhianat dan korup dalam sejarah dunia. Pilihan di tangan kita, rakyat Malaysia. Saya secara peribadi sebagai generasi baru memahami skandal rompakan 1MDB ini bukan tentang isu politik, tetapi ia adalah tentang rakyat dan negara ini yang dirompak setiap hari oleh bosku dan UMNO dalam 1MDB. Kalau kita berkompromi, negara tercinta ini dirompak, rakyat Malaysia seperti kita dirompak, maka anda semua perlu bersedia untuk menyaksikan negara Malaysia hancur lebih parah daripada negara Palestin atas prinsip kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan negara. Saya tahu bercakap tentang 1MDB ini akan menyebabkan saya diugut dengan penjara politik. Maka ketahuilah satu perkara. Saya bersedia untuk mengorbankan segala kehidupan saya kerana saya lebih menyayangi rakyat Malaysia dan negara ini melebihi diri saya sendiri kerana Allah. Saya tidak mahu apabila negara Malaysia ini hancur kerana dirompak oleh bosku dan UMNO dalam 1MDB sehingga hari ini. Selepas negara Malaysia hancur, barulah kita beramai-ramai bersuara, barulah kita marah. Itu sudah terlambat. Sebelum makin parah kehancuran negara kita, lebih baik saya bersuara hari ini dan mengorbankan segala masa depan hidup saya. Kerana ini adalah lubuk pahala yang tidak mahu dikejar oleh semua orang. Dan saya ingin katakan kepada bosku, enough is enough.
cukup-cukuplah menipu dan memperbodohkan rakyat dalam percaturan kuasa kita. Suka ataupun tidak, bukti crystal clear. Banduan Najib Razak didakwa dalam Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur merompak duit rakyat, duit negara dalam 1MDB kerana satu transaksi keuangan ditemui dalam rekod bank 2.3 bilion ringgit atas akaun bank nama Banduan Najib bin Tun Abdul Razak di AM Bank Cawangan, Kuala Lumpur, Malaysia. Saya yakin hakim-hakim dalam negara ini menonton video paling hot and spicy ini. Nasib negara dan nasib rakyat di tangan anda. Saya tidak meragui keberanian dan kredibiliti hakim-hakimnya Arif lagi bijaksana. Saya tidak ada masalah dengan hakim-hakim di negara ini. Maka justice untuk rakyat dan negara yang dirompak dengan sangat kejam sampai hari ini, perlu diputuskan sama ada rakyat dan negara ini rela untuk dirompak sampai kiamat oleh Bosco dan UMNO. Selamat maju jaya kepada Banduan Najib Razak. Jika anda menang pada hari esok, anda sangat-sangat bertuah dan bernasib baik. Tetapi jika anda kalah, ketahuilah rakyat tidak takut mati untuk bersuara di negara ini. Sekalipun diukur dengan penjara. Politik dunia tipu-tipu ini. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong Daulat Tuanku Raja-Raja Melayu. Checkmate. Dan masuk perangkap sendiri 100 kali. Bosku yang semakin takut kalah dalam perbicaraan kes rompakan 1MDB 2.3 bilion ringgit. Allah Maha Kuasa. Perompak, penyamun, penyangak yang dilaknat Allah tidak ada kuasa pakcik makcik Otok Arong. Sekian. Terima kasih.